Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan keizinan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini tak lain tak bukan untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Khusus sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah berikan kesempatan pada kita pada tahun ini, kita dapat melakukan lebih amalan ibadah di sisi Allah. Walaupun tuan-tuan, kita setiap orang merasakan satu kesedihan, hilang kenikmatan untuk kita pergi ke masjid ataupun surau, tetapi setiap yang berlaku ini Allah berikan ujian kepada kita, ada hikmahnya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan musibah ataupun ujian iaitu COVID-19 ini agar segera berakhir dan kita dapat melakukan perkara harian kita ke masjid, ke surau seperti biasa. Atas doa kita itu, mudah-mudahan Allah angkat doa kita di bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, begitu juga kepada keluarga, begitu juga kepada masyarakat kita. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan sedikit berkaitan dengan peristiwa nuzulul Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sendiri pun sedia maklum berkaitan dengan peristiwa ini. Satu peristiwa yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan mukjizat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada kita, iaitu tak lain tak bukan adalah Al-Quranul Karim. Satu mukjizat yang paling besar, yang paling mulia. Saya yakin di rumah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, setiap rumah mesti ada Quran. Cuma beza di Quran ni antara kita baca ataupun tidak sahaja. Ada kadang-kadang Quran ni dah sampai bergabung dah. Yang pentingnya memang adalah setiap rumah Quran ni, tak akan lagi daripada Al-Quran. Itu sebenarnya mukjizat yang sangat besar yang kita sendiri pun tak ambil kisah. Sebab apa tak ambil kisah? Jarang kita buka Quran. Sebab itu kita tidak kisah. Sebab itu bila disebutkan tentang mukjizat yang paling besar ini, kita perlu tahu salah satu sejarahnya secara ringkas berkaitan dengan peristiwa nuzulul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah didakamkan di dalam Al-Quran, iaitu pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, bila dibahaskan tentang peristiwa nuzulul Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh lihat tafsirannya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-180.
tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, satu ulama tafsir tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh kita lihat Imam Qurtubi menyatakan Al-Quran ini yang pertama adalah sebagai huda ataupun petunjuk. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk yang pertama memandu kehidupan manusia. Apa makna memandu kehidupan manusia ini? Memandu kehidupan manusia ini tuan-tuan, menunjuk arah kehidupan kita yang lebih baik, menunjukkan satu arah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan Allah. Inilah dinamakan dengan memandu kehidupan manusia ke arah kebaikan. Sebab itu tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini memandu kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala dan menunjuk arah kehidupan, menunjukkan satu destinasi, satu destinasi yang orang kata destinasi yang kita sendiri pun cita-citakan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita sekarang ni nak pergi ke sesuatu destinasi. Contoh kita nak pergi KL contohnya. Kita nak pergi rumah saudara mara kita. Dia cuma bagi tahu je alamat Kajang sekian-sekian. Kita ni jarang pergi KL, macam mana nak pergi tu? Tuan-tuan, kita ada teknologi yang canggih. Kita buka je Google Map ataupun Waze, kita type je alamat rumah dia. Dia pun tunjuk ke mana arah, ikut tol mana, exit kat mana. Begitulah Waze itu membantu kita. Begitulah Al-Quranul Karim lebih daripada itu. Dia tunjukkan arah kehidupan kita yang lebih baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitunya ganjarannya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huda ini ditafsirkan juga, petunjuk ini ditafsirkan juga sebagai penerangan. Penerangan apa? Tentang kewajipan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran ini nak tunjukkan pada kita apa yang wajib kita lakukan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang hamba pada Allah. Tuan-tuan, bila sebut bab wajib ni tak lagilah daripada solat kita. Begitu juga puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini adalah kewajipan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka lakukan. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini menunjukkan kepada kita apa dia? Tuan-tuan, iaitu menerangkan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut bab larangan Allah, tak lari daripada menerangkan perkara yang haram. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh. Judi boleh ke tidak, nombor ekor boleh ke tidak. Tuan-tuan, begitu juga menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh. Sebagai contoh yang halal, makan apa yang boleh, makan apa yang tak boleh, rezeki macam mana yang boleh kita cari, rezeki macam mana yang tak boleh. Itu kaedah-kaedah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tafsirkan Al-Quran ini sebagai huda. Banyak lagi tuan-tuan, jadi kita ambil yang secara ringkasannya. Baik. Yang kedua, penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan. Jadi poin-poin ini diambil tadi daripada Suratul Baqarah ayat yang ke-185 tadi. Baik. Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan ini? Adalah pembeza. Pembeza yang bagaimana? Tuan-tuan, diterangkan. Furqan ini menerangkan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Perkara yang hak dan perkara yang batil. Apa makna perkara yang hak ini?
hak ini sesungguhnya Al-Quranul Karim ini menerangkan, menunjukkan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang tentang agama Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, yaitu Al-Quran ini pembeza di antara hak dan batil. Hak itu apa? Yaitu kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yaitu untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Furqan ini menerangkan tentang batin, tentang kebatilan. Yaitu apa makna batin ini? Yaitu kepalsuan ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini sebagai salah satu mukjizat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, untuk kita bukan sekadar baca, bahkan kita tadabbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita faham. Begitu juga untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amat rugilah kepada kita. Ada Quran kat rumah, punya besar mukjizat, tengok Quran pun dah dapat pahala sebenarnya. Tapi apatah lagi apabila tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bukan sekadar tengok sahaja dapat pahala, kita nak gandakan pahala kita. Maka kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita bersih. Begitu juga kita membaca Al-Quran satu ayat ke satu ayat, satu perkataan ke satu perkataan. Semuanya tuan-tuan yang dirahmati Allah diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kita ambil pengajaran dalam peristiwa nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita melalui pembacaan, tadarus, tilawah kita di rumah bersama dengan keluarga dan sebagainya, dan sama-sama kita khatamkan Al-Quran. Kita ni jenis orang tuan-tuan, orang kata khatam ni kadang-kadang setahun sekali je. Itu pun bersama, kita khatam ramai-ramai, tak menjadi masalah. Tuan-tuan, yang penting adalah kita baca sebenarnya. Daripada dia sibuk, dia tak baca pun, tadarus dia tak baca, tapi dia sibuk, kau ni apalah, tadarus online dan sebagainya, apa benda kau dapat, tuan-tuan, semuanya ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita cuba melakukan kebaikan di sisi Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perubahan dalam diri kita, khusus pada Ramadan, pada kali ini. Sebelum ni Ramadan-Ramadan yang lepas tak pernah pun kita nak nyentuh Al-Quran. Tapi kali ini kita bukan sekadar tengok, sentuh, bahkan kita baca. Bahkan bukan sekadar baca yang biasa-biasa, kita cuba mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar itu. Sedikit orang kata tazkirah ringkas berkaitan dengan penerangan nuzulul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah adalah kesilapan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.